Dan insya-Allah kita akan habiskan dalam beberapa kelas lagi. Kemungkinan 3 kelas campur hari ini kita akan habiskan. Dan insya-Allah kita akan buat sedikit majlis sempena penutupan kitab Bulughul Maram min Adillatil Ahkam. Kita masuk kepada babul hibah wal umrah wal amr wal umrah wal rukbah. Hibah, umrah dan rukbah. Wa bis sanadil muttasili ila al Imam Ibn Hajar rahimahullahu ta'ala wa bihi qala عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما أن أباه أتى به رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إني نحلت بني هذا غلاما كان لي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أكل ولدك نحلته مثل هذا فقال لا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فارجعه وفي لفظ فانطلق أبي إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليشهده على صدقتي فقال أفعلت هذا بولدك كلهم قال لا قال اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم فرجع أبي فرد تلك الصدقة muttafaqun alaih. An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma telah menceritakan bahawa ayahnya pernah membawanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu berkata, sesungguhnya aku telah menghibahkan, memberi, hibah ni beri hadiah, kepada anakku ini seorang hamba milikku. Rasulullah SAW bertanya, apakah kamu telah menghibahkan perkara yang sama kepada anakmu yang lain? Ayahku menjawab, tidak. Rasulullah SAW bersabda, kalau begitu, ambillah kembali pemberianmu itu. Menurut redaksi ataupun lafaz lain menyebutkan, lalu ayahku berangkat menemui Nabi SAW agar menyaksikan sedekah yang diberikannya kepadaku. Maka baginda SAW bertanya, apakah kamu melakukan perkara yang sama kepada semua anakmu yang lain? Dia menjawab, tidak. Baginda SAW bersabda, bertakwalah kamu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan perlakukanlah semua anak-anakmu dengan adil. Lalu ayahku pulang dan mengambil kembali sedekahnya itu. Muttafaqun alaih. Kita pada malam ini kita masuk pada babul hibah, hibah pemberian. Hibah pemberian ataupun kita biasa guna sedekah. Walaupun kalimah sedekah, kalau kita melihat kepada penggunaan Al-Quranul Karim, kalimah sedekah yang dimaksudkan di dalam Al-Quran adalah banyak menunjukkan kepada zakat. Khudh min amwalihim sadaqatan. Sedekah itu bererti zakat. Dan banyak ayat-ayat Quran yang menyebut kalimah sedekah dengan bererti zakat. Innamas sadaqatu lil fuqara. Sungguhnya sedekah-sedekah iaitu zakat-zakat. Tapi hibah ini bukan zakat, pemberian. Dalam kisah hadis ini, hadis Bukhari dan Muslim, ada berbagai-bagai lafaz bagaimana yang kita baca tadi. Kisah dia An-Nu'man bin Bashir, ayah dia Bashir radhiyallahu anhu, dia datang jumpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia bagi tahu kepada Rasulullah bahawa aku telah bagi kepada anak aku ini seorang hamba. Kerana hamba ni dimukakan salah satu di antara salah satu di antara harta yang boleh dijual beli, yang boleh dibahagikan. Nak bagi kepada orang tu, nak bagi kepada orang ni. Jadi hamba dia bagi kepada seorang anak dia. Lalu Rasulullah tanya, dapat belaka ke anak-anak hal lain?
Adakah anak-anak yang lain dapat bahagian seorang hamba juga? Dia kata tak. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengarahkan beliau supaya farji'hu, ambil semula supaya berlaku adil di antara anak-anak kamu. Dan dalam riwayat yang lain ada menyebut dengan lafaz yang lain, ada menyebut di akhir hadis ini, ittaqullah, kamu kena bertakwalah kepada Allah dan bersikap wa'dilu baina auladikum, sikap adillah kamu di antara ataupun terhadap anak-anak kamu. Jadi dalam hadis ni ada beberapa pengajaran. Yang pertama sekali tentang hibah, pemberian merupakan salah satu di antara perkara yang disyariatkan dan diakui di dalam agama kita. Cuma di sini yang Nabi tegur bukan sebab tegur pemberian. Tegur apa? Tegur bagi pilih kasih. Pilih kasih salah seorang dengan tidak mengurniakan ataupun membahagikan kepada anak-anak yang lain. Dalam hadis ini, di antara pengajaran juga sikap seorang ayah, termasuk dia dinyatakan oleh para ulama, dikiaskan juga seorang ibu terhadap anak dia, mestilah at-taswiyah bainal aulad. Mestilah mereka bersikap adil di antara anak-anak. Dan setengah daripada ulama menyatakan bersikap adil dalam di sudut pemberian terhadap anak-anak ni merupakan satu perkara yang wajib. Haram kita tidak berlaku adil dalam pemberian. Orang ni bagi banyak ni, orang ni bagi banyak ni, haram berlaku begitu. Bila tidak ada persamaan di antara satu sama lain. Ini mengikut pendapat sebahagian daripada ulama. Tetapi jumhur ulama, kebanyakan ulama menyatakan bahawa pemberian kepada anak-anak ini hanya sunat saja dilakukan secara sama rata. Sunat. Kenapa? Kerana keadilan itu tidak semestinya bererti sama rata. Maknanya tak semestinya anak sulung dapat seekar tanah, anak yang kedua dapat 1 ekar tanah. Itu tak semestinya bererti begitu. Tapi jumhur ulama menyatakan bahawa sunat saja dibahagi sama rata, dan sama rata dan dia boleh dilebihkan salah seorang anak dengan anak yang lain dengan sebab-sebab yang tertentu. Antaranya apa? Di antara ramai anak-anak ada anak yang kurang upaya. Bila anak kurang upaya, ayah bagi pemberian lebih sikit. Contohnya, ayah ada sebidang tanah, tak ada dah tanah lain. Jadi tanah yang ada sebidang tu dia tukar nama terus kepada anak yang kurang upaya. Dia tahu orang lain boleh kerja, boleh usaha sendiri. Hak ni tak ada harapan nak usaha sendiri, jadi ayah dia boleh mengagihkan berdasarkan kepada maslahah yang dilihat. Begitulah perbahasan ulama berkaitan dengan hadis ni. Maknanya jumhur ulama menyatakan at-taswiyah tersebut ataupun sama rata pembahagian terhadap anak-anak hanyalah sunat sahaja. Sunat. Letihlah kita tak kalau nak bagi sama rata betul. Tetapi keadilan itu sangat-sangat dituntut di dalam agama. Kenapa? Kerana yang penting bagi kita dengan anak-anak ni, jangan sampai ada anak-anak merasakan kita tidak ambil berat tentang dia. Oh, mentang-mentang abang aku gini, harta dapat ke dia belaka. Kadang-kadang masalah ni bukan habis situ saja. Habis ke anak cicit cucu. Sampai cucu cicit tu. Kadang-kadang kita tengok kita peringkat anak, peringkat cucu dah kadang-kadang pergi ziarah tok saudara. Tok saudara duk sebut apa? Awak tokik apa? Tok awak dulu jenah dapat harta, banyak dapat harta. Aku je tak dapat apa-apa.
Dia ungkit sampai ke anak cucu. Sebab itulah pemberian-pemberian terhadap anak ni kita perlu berdasarkan kepada hadis ni bersikap adil. Walaupun kebanyakan ulama menyatakan keadilan tersebut ataupun sama rata pembahagian atas taswiyah sama rata tersebut merupakan suatu yang dituntut ataupun sunat saja, tidak sampai kepada tahap yang wajib. Kemudian pengajaran hadis ni juga menunjukkan bahawa pemberian ayah kepada anak boleh tarik balik. Sebagaimana Nabi suruh, Nabi cadangkan kepada Bashir, ayah kepada An-Nu'man bin Bashir, iaitu Bashir radhiyallahu anhu, supaya tarik balik pemberian terhadap anak dia. Hadis yang kedua, wa an Ibn Abbas radhiyallahu anhuma qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam al-aidu fi hibatihi kal kalbi yaqi'u thumma ya'udu fi qai'ihi, muttafaqun alaih. Wa fi riwayat lil Bukhari laisa lana mathalu saw alladhi ya'udu fi hibatihi kal kalbi yarji'u fi qai'ihi. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma menceritakan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, al-aidu fi hibatih, orang yang aid, ada yaudu, apa makna? Kembali, mengambil kembali. Orang yang ambil balik fi hibatih, pada pemberian dia. Kal kalbi, seperti anjing. Ya'udu fi qaid thumma yaqi'u, anjing yang muntah, kemudian ya'udu fi qai'ih, dia kembali memakan muntah dia. Maknanya dahlah muntah, ditelan balik. Anjing pula tu, maknanya huduh sangat, dah bagi minta balik tak? Orang Melayu kata apa? Buruk siku. Walaupun istilah buruk siku tu tak ada hadis, tetapi maksud dia hampir sama dengan Nabi SAW yang tidak yang menyatakan bahawa buruk sangat orang yang mengambil semula pemberian yang telah dia bagi. Menurut riwayat Bukhari ada menyatakan kami tidak mempunyai perumpamaan yang buruk, bukan yang lebih buruk tu, yang buruk bagi orang yang mengambil kembali pemberiannya selain bagaikan anjing yang muntah kemudian memakan lagi muntahnya. Jadi ni tuan-tuan, satu adab ataupun satu adab lah, ketika kita beri barang ke orang, jangan kita minta balik. Dah bagi, selesai situ. Jangan kita nak ungkit apatah lagi nak minta balik. Bukan setakat minta balik tak boleh, mengungkit-ungkit pun tak boleh. Oh, dia tu boleh pakai kereta, aku hak bagi. Tu mannan wala adha. Mannan maknanya ungkit-ungkit pemberian, mengungkit pemberian. Kalaulah mengungkit pemberian suatu yang dikutuk oleh Allah Subhanahu wa taala, apatah lagi minta balik. Dah bagi, mu ni aku nak ambil semula lah. Pulang semula ke aku. Kerana pemberian bukannya pinjam. Beza pemberian dengan pinjam. Bagi dengan pinjam beza. Pinjam memang kita boleh ambil balik, bukan setakat kita boleh ambil balik. Tuan peminjam dia wajib memulangkan. Tetapi pemberian ini habis, selesai bila kita bagi, tak boleh kita nak ambil balik. Ini di antara pengajaran hadis ni. Jumhur ulama menyatakan bahawa memang haram sungguh. Tapi mazhab Hanafi menyatakan makruh tahrim. Makruh tahrim ni dosa juga tapi rendah sikit pada haram. Mengikut kaedah mazhab Hanafi, mana-mana dalil yang tidak qat'i, dia diletakkan setaraf, diletakkan hukum dia sebagai makruh tahrim. Makruh yang kira haram, yang kira berdosa, tapi tak berani lagi nak letak kalimah haram kerana tidak merupakan hukum yang qat'i. Tidak 100% nah dia kita yakini 100%, kerana dalil dalam masalah ni hanya hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kedudukan hadis ada yang
mutawatir dan ada yang tidak mutawatir. Yang tidak mutawatir tidak sampai tahap qat'i. Apa makna qat'i? Dalil yang putus, mana yang tak boleh kita nak terfikir ada ruang berlakunya kecacatan. Tapi hadis yang seumpama ni walaupun sahih, tapi bila satu riwayat, dua riwayat, ada lagi dalam kepala kita ni, dalam kepala ulama-ulama, sedikit kemungkinan tidak berlakunya kesilapan. Ada sedikit kemungkinan, maka tidak dinamakan qat'i, tidak dinamakan putus 100%. Kalau ayat Quran qat'i 100%, memang tidak dipertikaikan tentang subut sabitnya daripada Rasulullah daripada Allah Subhanahu wa taala. Hadis Nabi kalau yang mutawatir memang sabit daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi yang tak mutawatir kita kira zanni sahaja. Wajib kita beramal, tetapi tidak sampai orang yang mempertikaikan hadis-hadis yang seumpama ini boleh menjadi kafir. Wa 'an Ibn Umar wa Ibn Abbas radhiyallahu anhum 'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la yahillu li rajulin muslimin an yu'tiya al-'atiyata thumma yarji'u fiha illa al-walidu fima yu'ti walada. Rawahu Ahmad wal arba'atu wa sahhahahu at-Tirmidzi wa Ibn Hibban wal Hakim. Ibnu Umar radhiyallahu anhuma dan Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma telah menceritakan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang pernah bersabda, tidak halal bagi seorang muslim yang menyerahkan sesuatu pemberian kemudian menarik kembali pemberiannya, yarji'u fiha, tarik balik, minta semula, minta pulang, kecuali pemberian seorang ayah kepada anaknya. Hadis riwayat Ahmad dan Arba'ah dinilai sahih oleh Tirmizi, Ibn Hibban dan Al-Hakim. Hadis riwayat Imam Ahmad, iaitu di dalam apa? Kitab Musnad. Sedikit kedudukan kitab Musnad apa dia? Kitab yang mengandungi hadis yang sahih belaka ke tak? Siapa ingat? Di dalam Musnad secara pukul ratanya, secara umumnya, sebagaimana yang dinyatakan oleh sebahagian ulama-ulama hadis, wa kullu ma jaa fil musnadi maqbulun. Setiap hadis yang datang yang ada di dalam musnad adalah hadis yang makbul, yang boleh diterima pakai. Dan ulama-ulama lain mentafsir makna makbul ini, makbul boleh diamalkan. Kalaulah dhaif, dia dhaif yang boleh diamalkan, sama ada dia dikuat, dia ada riwayat-riwayat yang lain yang menguatkan, ataupun ada asas-asas yang lain yang menyebabkan kita boleh beramal dengan hadis tersebut. Ini secara umum berkaitan dengan hadis-hadis di dalam musnad. Tetapi tidak dinafikan bahawa di dalam musnad juga bila dikaji secara satu persatu, cek satu persatu, ada di sana hadis-hadis yang dinilai maudhu' oleh sebahagian daripada ulama-ulama hadis. Bahkan kalau kita tengok di dalam kitab Al-Mawdu'at Ibnul Jauzi, banyak menghukum hadis-hadis di dalam Musnad Imam Ahmad sebagai hadis yang palsu. Tetapi memang sebagaimana yang kita ketahui, Imam Ibnul Jauzi dia dikira mutasahil fil hukmi alal ahadith. Dia orang yang banyak tersilap di dalam menghukumkan hadis. Tersilap hadis yang tak palsu dia kata palsu. Sehingga Imam Al-Hafiz Ibn Hajar
Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala, dia mengarang satu kitab mempertahankan Musnad Imam Ahmad. Satu kitab yang dinamakan Al-Qaulul Musaddad fi Dhabbi Anil Musnad. Qaulul Musaddad, kata-kata yang benar dalam mempertahankan Musnad. Dia karang satu kitab betul mempertahankan hadis-hadis yang dihukum oleh sebahagian ulama lain sebagai palsu. Dia buat kajian dengan turut-turut dengan jalan periwayatan yang lain, sehingga beliau dapat, dengan kajian yang beliau buat, dapat membuktikan bahawa hadis-hadis yang dihukum palsu oleh sebahagian ulama tersebut sebenarnya tidak sampai tahap palsu. Dan kitab Musnad ni, kalau cetakan yang lama ada 6 jilid saja. Ada dicetak 6 jilid cetakan yang lama. Tapi nak baca pun memang pinau mata. Titik tak tahu di mana. Memang kalau kalau tak pakar, bukan tak pandai, tak pakar nahu, memang baca tak tahu sampai habis nafas lah baru berhenti. Itu kitab Musnad yang lama. Tetapi cetakan, ada beberapa cetakan yang baru sedikit yang ditahqiq oleh Ahmad Syakir rahimahullah taala, tokoh hadis daripada Mesir. Dia mengandungi belas-belas jilid. Dan cetakan yang terkini yang dikatakan oleh ahli-ahli hadis semasa sebagai cetakan yang terbaik sebanyak 52 jilid yang ditahqiq oleh sekumpulan ulama-ulama di Syria yang di bawah penyeliaan Syekh Al-Arnaud. Syekh Al-Arnaud dia tahqiq kitab Musnad, dia jadi ketua pentahqiq kitab Musnad, dan hadis-hadis tersebut ditakhrij dengan takhrij yang agak detail. Memang tidak dinafikan takhrij beliau, perbincangan tentang hadis-hadis yang ada di dalam Musnad yang dibincangkan oleh Syekh Al-Arnaud dan anak-anak buah dia melebihi matan hadis. Mungkin hadis itu suku kitab, 3 suku lagi adalah takhrij. Dia dikira takhrij yang paling muassak, paling detail. Dia tidak memadai kalau hadis tu hadis Bukhari Muslim, tak padan dia sebut hadis ni riwayat Bukhari Muslim. Tak padan kutubus sittah. Kalau kita ikut kaedah yang paling simple dalam kita nak takhrij hadis, memadai kalau hadis tu riwayat Bukhari, kita bagi tahu hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kerana apa? Kerana tujuan kita takhrij nak memastikan hadis tersebut sahih. Tetapi Syekh Al-Arnaud tak padan itu, tambah lagi. Kerana apa? Kerana kemungkinan riwayat-riwayat yang lain ada perbezaan dari sudut lafaz, ada pertambahan dari sudut makna. Ada pertambahan makna, ada perbezaan lafaz, ada itu, ada ini. Dia buat pembandingan. Dan kalaulah bukan hadis daripada Bukhari dan Muslim, beliau membuat satu kesimpulan terhadap hukum hadis tersebut, sama ada sahih, hasan, dhaif ataupun sebaliknya, ataupun palsu. Ini takhrij yang dikira takhrij yang paling muassak. Timbul satu persoalan, dah kalau hadis yang dikeluarkan ataupun yang ditahqiq oleh Syekh Al-Arnaud, dia menghukum, tulis di situ hadis sahih, dihukum sahih. Kita nak kata siapa menghukum sahih? Sedangkan dia satu kumpulan buat. Ada Syekh Nuaim Ar-Raqsusinya, Syekh ketua dia Syekh Syuaib Ar-Naud. Siapa? Kadang-kadang orang kata bila ramai ni, mungkin orang ni, kita nak nisbah kepada siapa? Akhir sekali ulama-ulama dibuat kesimpulan, tak salah kita nak kata hadis ini dihukum sahih oleh Syekh Al-Arnaud. Kenapa kita boleh menisbahkan kepada dia seorang tanpa kita tahu sebenarnya hadis ni siapa yang buat kajian? Kerana dia merupakan
orang yang menjadi kata pemutus terhadap hukum hadis. Contoh, saya jadi ketua, suruh awak cari, suruh entah cari hadis ni, cari, buka, beleklah kitab sampai 2-30 kitab hadis. Kemudian kalau bukan hadis sahih Bukhari Muslim, cek satu-satu perawi, hak ni macam mana, hak ni macam mana. Okey, apa yang awak dapat bagi saya tengok, saya buat kesimpulan hadis ni sahih. Walaupun kerja tu kerja secara jemaah, tetapi keputusan yang terakhir adalah daripada Syekh Ar-Naud. Jadi hadis tersebut boleh kita katakan hadis sahih ataupun hasan ataupun dhaif mengikut sebagaimana yang dihukum oleh Syekh Al-Arnaud rahimahullahu taala. Itu hadis riwayat kitab Sunan Musnad Imam Ahmad wal arba'ah dan 4 tokoh hadis yang lain. Wa sahahu Tirmizi, disahihkan oleh Imam Tirmizi, wa Ibnu Hibban dan Imam Al-Hakim. Jadi hadis ni sedikit faedah tambahan daripada hadis yang sebelum pada ni. Dia mentaksiskan hadis sebelum pada ni secara umum menunjukkan tak boleh kita nak tarik balik pemberian. Dah bagi korang, tak boleh nak tarik balik. Hadis ni ditaksis, mengkhususkan sedikit masalah yang dibolehkan kita tarik balik. Ada beberapa taksis ataupun pengecualian yang disebut dalam hadis ini, illal walidu fima yu'ti walada. Ayah bagi ke anak, boleh tarik balik. Dia dah bagi dah kereta ke anak, ayah nak pakai semula dah, anak tak boleh nak kata apa. Ayah nak boleh tarik balik pemberian kepada anak-anak mereka. Ini pengajaran daripada hadis ni. Ini yang dipegang oleh jumhurul ulama. Kemudian hadis yang seterusnya, wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqbalu al-hadiyata wa yuthibu 'alaiha. Rawahul Bukhari. Aisyah radhiyallahu anha menceritakan adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sering menerima hadiah dan membalasnya. Hadis riwayat Imam Bukhari. Wa an Ibn Abbas radhiyallahu anhuma qala wahaba rajulun li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam naqatan fa athabahu 'alaiha faqala radita qala la fazada faqala radita qala la fazada qala radita qala na'am. Rawahu Ahmad wa sahhahahu Ibnu Hibban. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma menceritakan bahawa pernah ada seorang lelaki menghadiahkan seekor unta betina kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu baginda sallallahu alaihi wasallam memberinya balasan dan bertanya. Rasulullah balas dengan pemberian juga. Orang bagi, Rasulullah balas. Puaskah kamu dengan balasan ini? Kamu dah setuju dah, rasa puas hati dah? Lelaki itu menjawab, belum. Baginda sallallahu alaihi wasallam menambah dan bertanya, puaskah kamu dengan balasan ini? Lelaki itu menjawab, belum. Maka baginda sallallahu alaihi wasallam menambah lagi dan bertanya, puaskah kamu dengan balasan ini? Sesudahnya barulah lelaki itu menjawab, ya. Hadis riwayat Ahmad dan dinilai sahih oleh Ibnu Hibban. Apa pengajaran hadis ni? Hadis ni sama ada hadis Aisyah ataupun Ibnu Abbas radhiyallahu taala anha menunjukkan budi pekerti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sangat mulia. Orang bagi, kita balas balik. Balas sebagai hadiah balik. Kita balas balik kepada dia. Dia bagi kita, jangan kita jenis perangai orang bagi suka kepada pemberian orang saja, kita kedekut. Itu tidak sepatutnya. Orang bagi kita balas, orang bagi kita balas. Itu yang biasa dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga sampai satu peringkat yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, Rasulullah tanya, gua nak puas hati dah, cukup tak lagi? Aku bagi banyak ni, mu bagi ke aku seekor
unta. Jadi aku balas banyak ni, cukup lagi. Dah. Tambah lagi, cukup dah. Dah. Tambah lagi, cukup dah. Cukup. 3 kali balas. Baru dah dia merasakan cukup. Ini adalah suatu mukafaah yang disebut oleh ulama sebagai balas balik, sebagai kita, sebab orang Melayu kata orang berbudi kita berbahasa. Itulah. Tapi orang yang beri itu sepatutnya, ada orang yang memberi, dia jangan niat nak balas. Aku bagi ni pandai-pandai lah. Aku nak biar balas lebih pada aku. Aku hantar ayam gulai kan, mu kau balas kucing. Tu jangan kita, tidak sepatutnya ada niat seumpama tu. Tapi bagi orang yang menerima, sebaiknya dia membalas pemberian sahabat-sahabat dia. Hadis yang seterusnya berkaitan dengan umrah dan rukbah. Tadi bab hibah, masuk umrah dan rukbah pula. An Jabirin radhiyallahu anhu qala, Jabir bin Abdullah Muhajirin ke Ansar? Jabir bin Abdullah Al-Ansari radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-umra liman wuhibat lah, muttafaqun alaih. Wa li muslimin amsiku alaikum amwalakum wa la tufsiduha fa innahu man a'mara umra fahiya lilladhi u'miraha hayyan wa mayyita wa li'aqibih. Wa fi lafdhin innamal umra allati ajaza Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an yaqul hiya laka wa li'aqibik, fa amma idza qala hiya laka ma 'ishta fa innaha tarji'u ila sahibiha. Wa li Abi Dawud wan Nasa'i la turqibu wa la tu'miru faman urqiba syai'an aw u'mira syai'an fa huwa li warathatihi. Jabir radhiyallahu anhu menceritakan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, barang siapa yang menghibahkan, memberi sesuatu secara umrah, al-umrah, maka yang diumrahkannya, Arak campur Melayu tu, yang diumrahkannya, Arak umrah tu, umrahkannya itu menjadi milik orang yang diberinya. Apa makna umrah nanti kita bincang syarah kemudian. Menurut riwayat Muslim disebutkan, peliharalah harta bendamu, pegang, jaga, jangan sampai kamu menghambur-hamburkannya, iaitu merosakkannya. Kerana sesungguhnya barang siapa yang menghibahkan sesuatu secara umrah, maka yang diumrahkannya itu menjadi milik orang yang diberinya selama hidupnya, dan sesudah matinya menjadi milik keturunannya. Menurut lafaz lain disebutkan bahawa sesungguhnya hibah umrah yang dibolehkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ialah apabila seseorang menyatakan saat memberikan hibahnya, ini untukmu dan keturunanmu. Adapun jika si pemberi hibah mengatakan ini boleh kamu gunakan seumur hidupmu, maka hibah ini akan kembali kepada pihak yang memilikinya. Menurut riwayat Abu Daud dan Nasa'i disebutkan, janganlah kamu memberi hibah baik secara rukbah maupun umrah, kerana barang siapa yang merukbahkan, ni Melayu Arab dimelayukan, merukbahkan atau mengumrahkan sesuatu, maka apa yang dirukbahkan atau diumrahkannya itu menjadi milik ahli waris orang yang diberinya. Faham kan ni? Tak faham sebab makna tak tahu makna umrah dan rukbah. Nanti kita syarah apa makna umrah dan rukbah, lepas tu kita tengok hadis. Apa makna umrah? Umrah ni daripada kalimah umur. Umur Fajar berapa tahun umur? 15. Tu umur. Umur tu lah.
Umrah daripada kalimah umur, iaitu pemberian, sesuatu pemberian yang dikaitkan dengan umur seseorang. Okey, aku bagi rumah ni selagi mu hidup. Kalau mu mati, milik aku semula lah. Pemberian yang diletakkan tempoh. Tempoh dia apa? Umrah. Sepanjang umurmu. Lagi mu hidup, aku bagi ke mu. Bila mu mati, balik ke aku semula. Yang ni yang dilarang. Kemudian yang kedua, rukbah. Rukbah ni, aku bagi kamu harta ni, kemudian kita tengoklah siapa mati dulu, siapa mati kemudian. Kalau aku mati dulu, jadi hakmu. Kalau mu mati dulu, balik ke aku. Tu rukbah, daripada kalimah raqib, cek. Raqib ni muraqabah, kena cek siapa mati dulu. Siapa mati dulu, pulang kepada seorang lagi, satu pihak yang lain, kepada pihak yang lain. Tu mana rukbah. Umrah ni hanya bergantung kepada umur orang yang menerima sahaja. Aku bagi kamu tanah ni selagi mu hidup sahaja. Bila mu mati, pulang balik ke aku. Tapi rukbah, aku bagi tanah ni kamu, kalau aku mati dulu, hakmu. Kalau mu mati dulu, hak aku. Mana dia bergantung kepada dua kematian, sama ada pemberi ataupun penerima. Jadi kita balik kepada hadis tadi. Tengok, Nabi daripada awal hadis Jabir, Nabi sebut al-umrah liman wuhibatlah. Umrah ni, pemberian secara umrah ni bagi orang yang dikurniakan, dibagikan kepadanya. Mana kalau orang bagi secara umrah, aku bagi ke mu rumah ni dan mu boleh guna selama mana kamu hidup, bila kamu mati kena pulang kepada aku. Apa hukum dia? Nabi sebut liman wuhibatlah, milik orang yang dibagi. Pemberian tersebut adalah pemberian yang sah, tetapi syarat tersebut tidak diterima pakai. Dia bagi, habis. Syarat tu tidak diterima pakai. Maknanya kalau mati sekalipun, jadi milik kepada pewaris si mati, tak balik semula dah kepada pemberi. Tu maksud al-umrah liman wuhibatlah. Samalah juga riwayat Muslim, amsiku alaikum amwalakum, peganglah harta kamu, wala tufsiduha, jangan kamu rosakkan. Maknanya apa? Kalau kamu tak nak bagi ke orang, jangan buat umrah. Pegang harta kamu tu, kamu pegang dan bagi terus. Tu maksud dia. Wala tufsiduha, jangan kamu rosakkan. Nak bagi lagi orang tu hidup, dia boleh guna. Mentang-mentang kawan tu umur 78, kita umur 40, bagilah tanah. Hajat-hajatnya dalam hati, bila orang tua ni nak mampu. Itu. Wala tufsiduha, jangan kamu rosakkan. Kalau nak bagi tu. Jadi Nabi sebut fa innahu man amara umrah fahiya lilladzi umiraha hayyan wa mayyita wa li'aqibi. Sesiapa yang melakukan umrah bagi ke orang dengan syarat, meletakkan syarat supaya dipulangkan ketika selepas kematian penerima, maka barang tersebut, harta tersebut lilladzi umiraha, bagi orang yang telah diberikannya, sama ada hidup ataupun mati, dan bagi aqibihi, bagi pewarisnya. Aqib ni asal mana apa? Aqab. Tumit. Jadi tumit pada seorang, orang belakang dia. Orang belakang kepada ayah, anak. Tu maknanya aqib di sini, maksud dia pewaris.
Jadi menurut satu riwayat yang lain, sesungguhnya umrah yang dibenarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila seorang berkata, dia ni, harta ini milik kamu dan keturunan kamu, iaitu pewaris kamu. Kalau dia kata harta ni milik kamu selagi mana kamu hidup sahaja, fa inna tarji'u ila sahibiha, dia kembali kepada tuannya, maknanya tidak perlu dipulangkan. Wali Abi Daud wan Nasa'i, ni larangan pula, la turqibu wa la tu'miru, jangan kamu melakukan rukbah, jangan kamu melakukan umrah. Faman urqiba syai'an aw umira syai'an fahuwa liwarasati, sesiapa yang melakukan umrah ataupun rukbah, maka dia akan berpindah milik kepada warisnya. Waris apa? Waris kepada penerima. Ini masalah yang berkaitan dengan umrah dan rukbah. Secara mudahnya kita nak faham umrah ni, pemberian bersyarat. Pemberian bersyarat, bagi kepadamu selagi mu hidup. Dia ada perkara-perkara yang kita ada syarat-syarat yang tidak dibenarkan oleh syarak. Kerana disebut al-muslimuna ala syurutihim, orang Islam tu mesti berpegang dengan syarat-syarat mereka, perjanjian. Illa syartan ahalla haraman au harrama halala, kecuali syarat yang menghalalkan perkara yang haram ataupun yang mengharamkan perkara yang halal. Jadi kalau kita tengok pula dari sudut hikmahnya, kalau orang bagi ke kita sebidang tanah, perjanjian lagi mu hidup milikmu, bila mu mati pulang ke aku. Tanah tu sebagai contoh, tanah yang kita buat rumah kediaman, kita tinggal dengan anak-anak kita. Tiba-tiba lepas kita mati, anak kita tak boleh nak manfaat daripada rumah tu, kena pulang balik. Jadi kacau gila. Mungkin anak kita tak tahu perjanjian. Mungkin anak kita tak tahu. Kalau anak kita tahu perjanjian pun susah pula. Tiba mati awal, anak kecil, anak yatim. Jadi banyak benda yang menyebabkan kesusahan kepada pihak yang menerima. Jadi Islam ni kalau kita tengok mana-mana hukum dari sudut muamalat ke apa sekalipun, semua memberi kebaikan kepada kita. Sebab itulah kalau kita nak bercakap maslahah-maslahah, tak boleh kita pisahkan daripada nas Quran dan hadis. Kerana apa yang disebut dalam Quran dan hadis memang itulah maslahah yang sebenarnya. Yang tidak ada dalam Quran, tidak disebut oleh Quran dan hadis, yang tu barulah kita boleh fikir sendiri kebaikan ataupun keburukannya untuk kehidupan kita. Tapi kalau yang dah ada dalam hadis macam ni, memang kita kena pegang dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang seterusnya. Wa an Umar radhiyallahu anhu qala hamaltu ala farasin fi sabilillah fa adha'ahu sahibuhu fa dhanantu annahu ba'i'uhu bi rukhsin fa sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an dhalik fa qala la tabta'hu wa in a'takahu bi dirham. Al hadis muttafaqun alaih. Umar radhiyallahu anhu menceritakan, aku pernah menghadiahkan seekor kuda di jalan Allah, namun pemegangnya menelantarkannya. Apa makna menelantarkannya? Meninggal. Ya. Indo ni. Menelantarkannya. Sebaik ada Indo kita sini lah. Jadi saya menelantarkannya, saya tak faham. Fa'adha'ahu. Saya faham lah fa'adha'ahu. Mensia-siakan, tak ambil cara, tak ambil cakna. Sehingga aku rasa yakin bahawa dia akan menjualkannya dengan harga yang murah. Ketika kutanyakan perkara tersebut kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baginda bersabda, janganlah kamu mahu membelinya meskipun dia menawarkannya kepadamu dengan harga sedirham, dan seterusnya hingga akhir hadis. Muttafaqun alaih. Jadi kisah ni
menceritakan bahawa Sayyidina Umar pernah hadiah seekor unta kepada seorang untuk dipergunakan di fisabilillah. Dia bagi korang seekor unta. Tengok tuan dia tak berapa nak cara unta. Gaya-gaya nak jual. Aku bagi ke dia, dia nak jual. Tu. Lalu bila tuan dia nampak macam nak jual, mungkin dia jual murah. Jadi sebelum Sayyidina Umar nak beli balik, tadi kalau beri tak boleh kita ambil balik, tapi ni nak beli semula. Dia bagi ke orang, kemudian dia nak beli semula. Tengok orang tu tak berapa nak cara, dia nak beli semula. Dia tanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah menjawab, jangan kamu beli walaupun dengan harga 1 dirham. Apa maksud hadis ni? Maksud hadis ni, Nabi nak bagi tahu kita bahawa kadang-kadang seseorang tu malu muka. Kita bagi barang ke orang, orang tu tak berapa nak guna, lepas tu bila nak jual kita minta nak beli. Kalau orang lain minta nak beli, mungkin dia boleh up harga. Dia juga, ataupun mungkin dia boleh jual dengan harga semasa. Tapi kalau yang menawarkan untuk membeli adalah orang yang bagi kepada dia, takkan dia nak letak harga tinggi. Nak letak harga tinggi tak tergamak. Nak letak harga murah rugi. Jadi serba salah. Serba salah. Sebab itulah Nabi kata walaupun 1 dirham, lebih baik kamu tak payah beli. Tak payah beli. Ini menunjukkan bahawa penekanan terhadap dalam jual beli ni, penekanan antaradin cukup tinggi, supaya memang ada persetujuan sungguh daripada kedua-dua belah pihak kalau nak berlaku jual dan beli. Dalam transaksi jual beli mestilah adanya antara. Kadang-kadang berat hati. Jadi perkara-perkara yang boleh kita rasa seolah-olah memaksa orang tu jual dengan harga murah, jadi hak tu lebih baik kita elakkan. Kita bagi ke orang kereta, Mula-mula memang nak bagi sungguh, tengok dia tak manfaat, tak guna kereta kita, apa tu, dia nak jual kereta. Kerana bagi dia tu kereta tidak menjadi, kita ingat ke merupakan satu keperluan. Rupanya dia tak jadi keperluan sangat kereta. Dia keperluan dia motor saja. Dia nak jual kereta yang kita bagi tu untuk beli motor baru. Contoh, kereta harga RM5,000, motor baru lepas dah RM5,000. Tapi kalau kita hak bagi ni, tak apalah, mu jual ke aku lah RM3,000, terkedu juga. Takkan tak nak jual, dia bagi aku free dulu. Dia bagi ke aku free, takkan aku tak nak jual RM3,000. Tapi kalau aku beli RM3,000, tak lepas nak beli motor baru. Jadi banyak benda terkilan. Tapi kalau dia jual kepada orang lain, mungkin harga RM5,000 lepas motor baru. Jadi banyak perkiraan-perkiraan, jadi berat pula. Orang bagi tu dah rasa lega dah sikit, boleh meringankan sedikit bebanan dia. Tapi bila orang yang bagi tu sendiri mendesak dia supaya jual kepada dia semula, yang ni suatu tekanan balik kepada penerima. Sebab itulah Islam sampai tahap macam tu dia jaga. Walaupun perkara yang seumpama ni dinyatakan oleh ulama, jual beli tersebut sah, tetapi dia sudut patut ataupun tidak patut. Larangan tersebut bukannya larangan yang haram, makruh saja, tidak sepatutnya. Biarlah. Mana cadangan Nabi kepada Sayyidina Umar, biar. Walaupun jual dengan harga paling murah sekalipun, 1 dirham sekalipun, kamu tak payah ambil lah. Biar orang lain yang beli. Kerana kalau orang lain yang beli, dia sudut perbincangan tentang harga dia agak berbeza sedikit. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam qala tahadu tahabbu, rawahu al-Bukhari fil Adab al-Mufrad wa Abu Ya'la bi isnadin hasan. Abu Hurairah radhiyallahu anhu menceritakan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bersabda,
tahadu. Saling memberi hadiahlah kamu. Daripada kalimah hadiah. Ahda. Tahada. Tahada ya mana siapa belajar tasrih ni? Budak Senawi. Tahada ya tak boleh jawab, tak luluh ni saya. Tahadu daripada fi'il mudhari' fi'il amar. Tahadi fi'il amar dia. Tapi amar untuk jamak ditambah waw. Tahadu tahabu. Tahadu tahabu. Saling memberi hadiahlah kamu, nescaya kamu akan saling menyukai. Hadis riwayat Bukhari di dalam kitab Adabul Mufradnya, dan Abu Ya'la dengan sanad yang hasan. Disebut sekali lagi kitab riwayat Imam Bukhari, apabila disebut rawahul Bukhari fi al-adab, apa maksud dia? Beza dengan rawahul Bukhari fi kitabil adab. Kalau disebut rawahul Bukhari fil adab, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitab beliau Al-Adabul Mufrad. Bila tak sebut kitab, mana kitab? Tu pelik tu. Kalau disebut rawahul Bukhari fi kitabil adab, maknanya Imam Bukhari meriwayatkan dalam kitab adab, dalam Sahih Bukhari. Gitu. Kalau sebut kitab, makna Bukhari. Kalau sebut rawah Bukhari fil adab, dalam kitab khusus yang dinamakan Al-Adabul Mufrad. Kitab karangan Imam Bukhari yang ni tak besar, sejilid saja. Dan yang ni tidak dikhususkan kepada hadis-hadis yang sahih. Bahkan di sana ada hadis-hadis yang dhaif yang terlalu banyak dalam kitab Al-Adabu Al-Mufrad. Tapi hadis ni walaupun dalam kitab Adabul Mufrad dengan sanad yang hasan. Abu Ya'la, bila sebut hadis riwayat Abu Ya'la, Abu Ya'la apa ni? Dia Abu Ya'la ni ada dua yang cukup terkenal. Seorang Abu Ya'la Al-Musili, yang kedua Abu Ya'la Al-Farra. Bila sebut riwayat Abu Ya'la Al-Musili, orang Iraq, Musili, orang Musil di Iraq. Kalau seorang lagi Abu Ya'la Al-Farra, dia bukannya tokoh ahli hadis, tapi ulama yang cukup terkenal di dalam mazhab Hanafi, mazhab Hanbali. Abu Ya'la Al-Farra nama-nama tokoh ni kadang-kadang kita keliru bila ada persamaan. Contoh macam Imam Qurtubi. Banyak orang Imam Qurtubi yang terkenal di kalangan orang awam adalah Imam Qurtubi, pengarang kitab tafsir. Tapi kalau kita jumpa mana-mana kitab hadis yang muktabar, sebut dinyatakan oleh Imam Al-Qurtubi, disebut oleh Al-Qurtubi, bukan Imam Qurtubi pengarang tafsir itu, Imam Qurtubi yang lain, Imam Qurtubi Al-Muhaddis, guru kepada Imam Qurtubi ahli tafsir. Yang muhaddis tu guru pada ahli tafsir. Dia Qurtubi belaka dua-dua tu. Sebab tu kalau kita baca kitab-kitab orang yang kemudian ataupun kitab-kitab terjemahan, kita tak boleh nak tahu. Bila dia kata, berkata Imam Qurtubi, Qurtubi mana satu ni? Kerana kadang-kadang dia tak faham istilah Qurtubi yang mana satu. Jadi kalau kita baca kitab-kitab ulama-ulama yang muktabar, kita boleh agak dah. Kitab tu kitab apa, Qurtubi tu Qurtubi yang mana satu. Begitulah juga apatah lagi gelaran-gelaran
Gelaran Syekhul Islam siapa? Ha? Ha? Syekhul Islam Ibn Hajar. Terlalu ramai yang mendapat gelaran Syekhul Islam. Dan kita nak tahu siapa dia Syekhul Islam, kita kena tahu istilah pengarang kitab. Bila sebut Syekhul Islam dalam kitab ni, mungkin Syekhul Islam Imam Al-Bulqini, Sirajuddin Al-Bulqini. Dalam kitab lain Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari. Dalam kitab lain Syekhul Islam Imam Ibn Hajar Al-Asqalani pun digelar juga dengan gelaran Syekhul Islam. Dalam kitab Mutaakhirin digelarkan kepada Imam Ibn Taymiyah sebagai Syekhul Islam. Kadang-kadang kita baca kitab mazhab Syafi'i berkata Syekhul Islam, kita duk bahan Ibn Taymiyah, menunjukkan kita tidak memahami istilah-istilah yang digunakan oleh ulama. Jadi sini Imam Abu Ya'la Al-Far Al-Musilli. Jangan tukar. Imam Abu Ya'la Al-Farra, kitab apa yang paling terkenal? Siapa tahu boleh dapat hadiah. Orang nak jadi ahli politik tak kenal kitab ni, samalah dengan orang yang nak belajar nahu, nak jadi pakar nahu tapi tak kenal matan Ajurumiyah. Kitab yang dikarang antara yang terkenal As-Siyasah, Al-Ahkam Sultaniyah. Al-Ahkam Sultaniyah berkaitan dengan kenegaraan. Jadi ahli-ahli politik, khususnya politik Islam, dia kena ada kitab ni untuk dijadikan panduan. Okey, apa maksud hadis ni? Tahadu tahabu. Hendaklah kamu sering saling memberi hadiah. Kalimah tahadu daripada wazan mufa'alah. Wazan apa? Musyarakah. Maknanya beri hadiah ni bukan suruh satu pihak saja. Kedua-dua belah pihak. Kita bagi ke orang, orang bagi kita. Jangan kita jadi kedekut pahit, tunggu orang saja. Tak? Sama-sama kita bagi hadiah. Kalau makan kedai, gili-gili bayar. Kalau naik kereta, gili-gili tuang minyak. Tak? Gi musafir, sama-sama semua. Gi berdua semua musafir, tapi tuang minyak tak pernah. Ni tidak ada konsep tahadu. Sama-sama bagi hadiah, sama-sama tolong menolong. Dan hadis Anas pula, wa an Anas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tahadaw fa innal hadiyata tasullus sakhimah. Tahadu fa innal hadiyata tasullus sakhimah. Rawahul Bazzar bi isnadin dhaif. Anas radhiyallahu anhu menceritakan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, saling memberi hadiahlah kamu, kerana sungguhnya hadiah itu dapat menghapuskan kedengkian. Hadis riwayat Al-Bazzar dengan sanad yang lemah. Walaupun hadis ni lemah, tapi permulaan hadis ni sama dengan hadis yang pertama tadi. Cuma hadis ni nak cerita kepada kita apa hikmahnya kita bagi hadiah. Jadi bila kita bagi hadiah ke orang, boleh menghilangkan perasaan buruk orang terhadap kita. Orang kaya sebagai contohnya, kalau dia kaya seorang, tak pernah menghulurkan sebarang bantuan kepada jiran macam-macam duduk dalam hati. Sakit hati tengok 2-3 bulan tu pakai tu, 2-3 bulan itu dengan ni. Tapi kalau dia kaya, tapi dia sering kali membantu orang sekeliling rumah dia, jiran-jiran dia. Jadi walaupun dia jutawan sekalipun, jiran-jiran dia tak rasa apa. Mana tak ada perasaan buruk sangka terhadap beliau. Ni di antara hikmah kenapa kita digalakkan untuk memberi hadiah sesama kita.
Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya nisa'al muslimat la tahkiranna jaratun li jaratiha walau fil sana syah. Muttafaqun alaih. Abu Hurairah radhiyallahu anhu menceritakan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, wahai kaum wanita muslimat, jangan sekali-kali seorang itu meremehkan tetangganya. Meskipun dengan mengirim masakan kikir kambing. Kikir ni maknanya kaki kambing tu. Kaki kambing yang di ujung tu, mana bukannya ada sangat daging. Maknanya kalau orang bagi, walaupun pemberian yang sedikit, jangan kita hina, jangan kita memperlekeh-lekehkan. Benda sangat bagi lagu ni. Paling kurang bagi aku kambing setengah ekor tak. Baru padan ni apa, kaki kambing je bagi aku. Ni satu adab yang tidak satu adab yang sepatutnya kita lakukan, iaitu dengan tidak kita menghina, meremehkan pemberian orang lain. Walaupun sekecil mana pemberian orang, jangan kita menghina, jangan kita meremehkan. Di sudut nahwu, walau firsina, sina na tu mansub bagi atas. Sebab apa dia mansub situ? Siapa boleh jawab? Ni Senawi ni belajar nahwu ni. Ingat, saya nak sebut satu kaedah. Kana apa? Amalan kana tak berapa nak putih ni. Kana merafakkan isim, menasakkan khabar. Dan kana ni kadang-kadang dia berperanan tanpa nampak kalimah kana. Kana dan isim dia juga dihazafkan. Kana pun tak ada isim dia dihazafkan, tapi yang ada hanyalah khabar saja. Kana tak ada, isim dia tak ada, mari-mari khabar tu saja. Ada juga berlaku di antaranya banyak digunakan selepas daripada kalimah lau. Kalau dalam hadis ni kita tengok, la tahkiranna jaratun li jaratiha. Kalau kita nak takdirkan walau kanal mu'ta, walaupun sekiranya barang yang diberi itu fil sinasyah, sekecil kuku kaki kambing tu. Maknanya walau kana. Sebab itulah ni boleh masuk dalam satu siri apa? Nahwu politik. Siapa baca nahwu politik? Ada orang kata satu idea baru yang ditulis oleh Ustaz Khairul, nahwu politik. Nahwu politik dalam isu ni apa dia? Kalau nahwu ni ada kalimah yang berperanan, tetapi berperanan di belakang tabir. Dia tak nampak kana situ, tapi dialah yang menyebabkan kalimah firsin tu berbaris atas. Dia menaikkan kalimah, menaikkan baris jadi baris atas. Samalah juga dalam politik. Kadang-kadang ada orang yang berperanan di balik tabir, dialah yang berperanan menaik ke orang, menjatuh ke orang, merebah ke orang. Yang berperanan di balik tabir ni jangan kita abaikan, jangan kita buat tak tahu. Tapi samalah dengan nahwu kalau orang yang tak berapa mahir, dia tak nampak sebab apa na tu baris atas. Firsin tu sebab apa nun tu baris atas, dia tak nampak. Tengok baris atas gitu je. Padahal di belakang dia tu yang tak nampak tu ada kana. Begitulah juga dalam politik. Kadang-kadang sebab apa orang ni boleh naik,
Jadi calon itu jadi calon ini rupanya di belakang dia ada hak tu. Ada orang yang tersembunyi. Tu sedikitlah selingan nahu politik. Ada orang suruh buat banyak siri sikit, ustaz boleh buat kitab. Tak pernah lagi orang tulis kitab tu. Si bawah pun tak pernah tulis. Hadis ni dah jelas dah maksud dia. Wa an ibn Umar radhiyallahu anhuma anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man wahaba hibatan fahuwa ahaqqu biha ma lam yusab 'alaiha rawahu al-Hakim wa sahhaha wal mahfuz min riwayati ibn Umar an Umar qawluhu. Ibnu Umar radhiyallahu anhuma menceritakan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, barang siapa yang menghibahkan sesuatu, yang memberi sesuatu pemberian kepada orang lain, dia adalah orang yang lebih berhak dengannya selama hibahnya itu tidak dibalas. Hadis riwayat Hakim yang dinilainya sahih, namun menurut riwayat yang mahfuz diketengahkan melalui Ibnu Umar dari Umar radhiyallahu anhu, termasuk ucapan Umar radhiyallahu anhu. Sedikit berkaitan dengan sanad hadis ni. Hadis ni kalau menurut riwayat Hakim dia merupakan kenyataan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi bila yang dinyatakan oleh Ibnu Hajar rahimahullahu taala bahawa hadis ni sebenarnya bukannya daripada Rasulullah tetapi kenyataan Sayyidina Umar al-mahfuz. Hadis yang mahfuz apa dia? Hadis yang lawan dia adalah hadis yang syaz. Hadis syaz ni iaitu hadis yang diriwayatkan oleh perawi yang siqah yang bercanggah dengan orang lain. Kalau dalam kisah hadis ni banyak riwayat menyatakan ini kenyataan Sayyidina Umar, bukan kenyataan Nabi. Ni kenyataan Sayyidina Umar ni perawi yang ramai, riwayat yang hebat-hebat. Tetapi ada satu riwayat mengatakan Sayyidina Umar ambil daripada Nabi. Jadi bila bercanggah gitu, yang sedikit yang ganjil yang diriwayatkan oleh seorang yang siqah tetapi menyalahi riwayat-riwayat yang lebih kuat daripadanya dinamakan riwayat yang syaz. Hak yang siqah ni, yang ramai ni dinamakan riwayat yang mahfuz. Sebab itulah saya tak rasa terkurang tepat kalau diterjemahkan menurut riwayat yang dihafal. Al-mahfuz itu bukan makna dihafal. Menurut riwayat mahfuz iaitu yang tidak ganjil. Lebih tepat kita terjemah yang tidak ganjil. Ini merupakan kenyataan Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu taala anhu. Jadi hadis ni menunjukkan kepada kita satu hukum. Siapa yang bagi hadiah, dia berhak dengan hadiah tersebut. Mana boleh tarik balik selagi orang tak balas. Ini kenyataan Sayyidina Umar. Lagi tak balas, boleh ambil balik. Dan ini dipegang oleh segelintir di kalangan ulama. Maknanya kalau orang bagi hadiah, kalau orang tak balas, boleh ambil balik. Tetapi pendapat kebanyakan ulama menyatakan walaupun orang tak balas hadiah kita, maka tetap hukumnya haram kita ambil balik. Dan ini yang lebih tepat dan lebih kuat. Kerana apa? Kerana hadis yang menyatakan orang yang ambil balik tadi seumpama anjing yang menjilat kembali muntah dia adalah hadis yang sahih yang merupakan kenyataan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun ini hanyalah pandangan Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu taala anhu. Bila bercanggah ataupun nampak ada perbezaan, nampak ada pertentangan di antara kenyataan sahabat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kita kena dahulukan apa yang dinyatakan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Jadi itulah berkaitan dengan bab hibah, bab pemberian.
Jadi kesimpulannya, kalau pepatah Melayu kata buruk siku, maknanya ada asas-asasnya, maknanya ada larangannya daripada Nabi, daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, daripada kita ambil balik hadiah. Cuma istilah orang Melayu tu buruk siku tu nak menggambarkan tak moleknya. Bukannya buruk ambil tu nampak siku buruk, tidak begitu. Ni pepatah apa ataupun itu orang Melayu. Dan pepatah orang Melayu ataupun orang tua-tua dulu guna istilah, kadang-kadang ada benda yang molek tetapi bila dijadikan satu kepercayaan jadi tak molek pula. Jadi tak molek pula. Ada kadang-kadang niat dia molek tapi bila jadi satu kepercayaan jadi tak molek pula. Antaranya benda orang dulu tak bagi pasang payung di rumah tak. Tak boleh pasang payung di rumah. Cuma dia tambah pasang payung di rumah boleh menyebabkan kita pakai. Boleh menyebabkan apa-apa kedana pasang payung di rumah. Kepercayaan gitu tak boleh, tak betul. Mungkin orang tua-tua dulu tak bagi pasang payung je. Generasi kemudian dia tambah. Sebab apa? Sebab boleh jadi pakai. Sebab apa? Lah turun-temurun jadi satu kepercayaan, jadi pakai. Padahal asalnya tak bagi pasang payung di rumah. Rumah orang dulu kecil-kecil. Pasang payung di rumah takut apa? Dia punya lidi payung tu cocok mata orang. Begitulah juga orang dulu tak bagi ikat serban sambil duduk. Jangan ikat serban sambil duduk. Orang tua-tua pondok dulu tak bagi. Kepercayaan kemudian ni tak boleh, haram. Yang tu tak betulnya. Cadangan tak bagi pakai serban ketika duduk tu sebenarnya, cuba duduk dalam saf pakai serban. Jawapan ni ke orang lah. Tak? Dia boleh pakai serban gitu je. Pakai serban. Itu pakai serban gini, bersilat. Bersilat tangan. Kedua dalam saf. Hak ni bahan siku. Kiri kanan. Sebab itulah Tok Guru dulu kata jangan pakai serban masa ketika duduk. Nak pakai berdiri. Orang lain duduk mau berdiri pakai serban, tak sangkut dengan orang. Tapi kepercayaan pakai serban boleh begitu begini, itu tidaklah sepatutnya. Jamuh makanan. Jamuh makanan. Ada perkara yang asas dia molek. Sebelum kita pergi musafir, kena jamuh makanan. Yang molek apa? Sepatutnya memanglah kita sebelum kita bermusafir, bila mak kita masak makanan, kita meraih perasaan orang tua. Hal tu sebenar. Suruh kita meraih perasaan orang tua. Dah masak, ambil makanan, makanlah sikit. Meraih perasaan. Dia dah masak, kita lari. Nampak macam tak molek. Sebab itulah kadang-kadang orang tua-tua kata kalau awak tak jamuh makanan boleh menyebabkan celaka, boleh menyebabkan bahaya, menyebabkan itu, menyebabkan ini. Yang tu yang tak betulnya. Sebenarnya jamuh makanan tu adalah satu perkara yang sangat-sangat baik. Kerana apa? Kerana nak jaga hati tukang masak. Apatah lagi tukang masak tu adalah mak kita. Abang sebelum pergi makan dulu. Tak makan banyak, jamuh makanan. Cuba kita bayangkan kadang-kadang mak kita bangun pagi, gelap pagi nak masak makanan. Kita pergi sekolah tak nak, dalam kepala kita aku nak pitih, nak beli sendiri ke kantin. Mak kita masak susah-susah. Jadi sebagai nak jaga hati mak. Tapi bila dah jadi satu kepercayaan bahawa jadi celaka, jadi boleh mengundang kemalangan, mengundang itu ini, yang tu yang tak betul. Asas dulu mungkin betul. Sebab itulah perkara yang seumpama ni kita kena lihat dari sudut positif dan negatif. Punca dia mungkin molek, tetapi bila dah melarat jadi satu kepercayaan yang tidak molek pula. Kemudian babul luqatah, yang ni kita sambung mungkin 2 ataupun 3 kelas lagi kita akan tamatlah kitab Bulughul Maram, insya-Allah.
Jadi minggu depan boleh apa, kalau siapa-siapa ada soalan boleh hantar soalan, tulis soalan bertulis atau soalan direct pun boleh. Babul luqatah, bab barang yang dijumpa, bab pesaka, dan akhir sekali bab wasiat. 3 bab saja lagi. Jadi insya-Allah siapa-siapa yang ikut kelas Bulughul Maram, kelas saya dengan kelas Ustaz Amir, sekurang-kurangnya dia pernah mendengar perbahasan semua bab-bab dalam ilmu fiqh. Perbahasan dengan melalui isyarah daripada hadis. Bab apa pun sepintas lalu tu ada. Cuma sebagaimana yang saya sebut, kalau nak detail kena mengaji fiqh lah pula. Tu lebih detail lagi. Kerana dalam fiqh dia tidak hanya tertumpu kepada nas Quran dan hadis, tetapi di sana adanya ijtihad berdasarkan sumber-sumber yang lain. Kerana dalam Islam ni dia banyak sumber-sumber selain daripada Quran dan hadis. Ada ijma', ada qiyas, ada masalih mursalah, ada istiqra', ada al-akhdhu bi aqalli ma qil, ada saddu zara'i, ada istihsan menurut setengah mazhab, ada mazhabus sahabi, ada amalu ahli Madinah, macam-macam. Setengah ulama' membilang hujah yang kita boleh pakai dalam syarak hampir 20 hujah semua sekali. Hampir 20 yang kita biasa dengar, yang paling terkenal Quran, hadis, ijma' dan qiyas. Ini 4 yang biasa kita dengar. Tapi sana ada lagi perkara-perkara yang kita jarang sekali kita mendengar. Wallahu alam. Assalamualaikum.